Ya, sudah tentu saya suka Malaysia. Tentu saya suka Malaysia. Saya nak bercakap dalam bahasa Melayu 100%. Yang saya suka dekat setiap negeri di Malaysia. Saya nak duduk sini kat Malaysia. Viral dekat media sosial, dia antara orang Jepun yang cerita kepada rakyat luar bagaimana kehidupan Malaysia, pelbagai kaum, pelbagai agama tapi boleh duduk dengan harmoni. Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel Miss Sari. Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, orang-orang dari luar negara itu memilih tinggal di Malaysia. Kita lihat ramai di media ya, YouTuber luar negara itu membahas tentang Malaysia. Kebanyakan dari Jepun, ada dari Korea, dari Afrika pun ada, dari mana lagi ya, banyak lagi ya. Mat Saleh kulit putih sana banyak menceritakan atau mereka lebih memilih Malaysia. Friends semuanya, selamat kembali lagi channel saya. Nama saya Lang Opa dari Korea. Okey, hari ini juga saya nak bercakap dalam bahasa Melayu 100%. Suka Malaysia ke? Ya, sudah tentu saya suka Malaysia. Saya suka makanan Malaysia, orang-orang di Malaysia. Sudah tentu saya suka Malaysia. Ya, sudah tentu suka Malaysia. Saya Moto Mat Saleh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak cerita beberapa benda yang saya suka dekat setiap negeri di Malaysia. Saya nak duduk sini kat Malaysia. So, ramai orang tanya, kenapa bakpo Aiman nak duduk sini dekat Malaysia, nak duduk UK? Bakpo? Good job. Kira-kira apa ya alasan mereka memilih Malaysia? Dari banyaknya YouTuber, ada juga TikToker, influencer luar negara yang mencuri perhatian Sari itu kebanyakannya daripada Jepun. Nah, oke teman-teman, jadi kenapa ya? Apa alasan mereka suka lebih memilih Malaysia? Oke, kita tengok dulu video yang satu ini. Cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya nak kongsikan pendapat dan juga pengalaman peribadi saya. Saya pernah belajar dan juga bekerja dekat Jepun. Kemudian sekarang saya sedang run 2 restoran Jepun, satu dekat Kota Baru dan satu dekat Bangi, nama Samurai Yakiniku. Kemudian saya pun ada satu kedai komputer nama Mona Lisa. Jadi dalam episod kali ni saya nak cerita hebat satu ya, benda yang patut dijadikan kebanggaan rakyat Malaysia, iaitu dalam satu rancangan Jepun mereka buat bancian, bukan dekat rancangan tu tapi mereka buat bancian dekat ramai gila orang Jepun, negara mana mereka pilih untuk stay lepas pencen ataupun negara pencen mereka ataupun kita panggil sebagai second home, dan jawapan mereka kebanyakannya adalah Malaysia. Menarik lagi, bancian ni bukan sekali sahaja, sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut Malaysia menjadi negara pilihan utama mereka untuk mereka settle down. Mati dekat Malaysia atau mati dekat Jepun, yang tu saya tak pasti, tapi yang confirm lepas sahaja habis kerja pencen sahaja mereka nak datang duduk dekat Malaysia. Ada beberapa sebab yang mana saya nak kongsikan dalam video kali ni. Ada seorang penyanyi Jepun yang sangat-sangat popular. Dia nama Gak, ataupun nama Jepun dia kita panggil sebagai Gakuto. Walaupun dia masih lagi menyanyi, dia sudah tinggal dekat Malaysia lah. Dia memang famous dengan lagu-lagu yang laju rock ataupun lagu-lagu OST Kamen Rider. Dia lah orangnya. Walaupun dia masih menyanyi, dia stay dekat Malaysia. Dia punya jadual tu memang padat gila. Dia ada kongsikan dalam satu temu bual dengan satu YouTuber dekat Jepun nama Nakata. Dia punya YouTube channel ialah Nakata Daigaku. Dia cerita dia punya timetable, dia punya schedule tu, seminggu dekat Malaysia, lepas tu dia akan berulang ke Jepun seminggu. So dia akan jadi macam seminggu Malaysia, seminggu Jepun, seminggu Malaysia, seminggu dekat Jepun lah. Memang padat gila, sebab dia bukan sahaja penyanyi, dia pun ada dia punya own restoran. Lepas tu dia pun ada dia punya own gym. Dia ada buat macam gym sendirilah. Dan Gakto ni bila ditanya dia kenapa dia boleh stay dekat Malaysia,
Malaysia. Sekarang rumah dia di antara Kuala Lumpur ke Genting Highland. Dekat mana tu saya tak pasti, tapi dia duduk di satu villa yang besar gila, dikelilingi dengan hutan. Dia pilih untuk stay tempat tu. So dijadikan cerita Yo, di bila Malaysia, dia ya? dah berada di atas, dia memang top one, dia memang famous gila dekat Jepun. Orang kata living legend lah Gakto ni. Bila dia dah sampai ke level top, dia rasa macam dah tak nak stay dekat Jepun disebabkan busy gila, penat, tak dapat lari dari kerja. Maka dia nak keluar kita kata apa, berhijrah ke negara lain. Jadi dia pun buat 3 list negara. Dia buat dia buat banyak semua satu negara, satu dunia punya. Amerika, lepas tu Sweden, Norway, semua tempat dia dah list down. Dan last kali top 3 ialah Filipina, Thailand dan juga Singapura. So ada 3 negara. Dan bila dia tapis lagi, Thailand dan juga Filipina ni tak berapa selamat, so dia pilih Singapura. Dan masa dia pilih Singapura tu, dia terfikirlah, dia nak lari dari Jepun, dari Tokyo sebabkan busy, tapi dia pilih Singapura yang sama-sama busy dengan Jepun. So macam tak ada faedah kan. Tapi disebabkan dia dah decide untuk pergi ke Singapura, dia pun cakap okey tak apa, aku duduk Malaysia dan aku akan ulang alik ke Singapura untuk kerja-kerja akulah. Sebab dia tak tahu yang Malaysia sebenarnya satu negara yang maju. Dalam mindset dia, Malaysia adalah negara yang kita kata macam hutan, banyak dengan benda-benda macam tu. Dia pun duduk dekat Kuala Lumpur di tempat yang bukan di rumah dia sekarang, tapi di satu tempat tu. Dan dia terkejut sebab di Kuala Lumpur bukan sahaja maju, dia macam unexpected maju, lepas tu lengkap, ada internet, lepas tu selesa, dan yang penting harga barangan murah lah. Jadi dari situ dia mula jatuh hati dekat Malaysia dan dia stay dekat Malaysia. Dia dah tak pergi dekat Singapura, melainkan ada kerja penting yang tentu dia dari Malaysia ke Jepun, Malaysia ke Jepun. Cuma lepas COVID-19 ni, masa COVID pertama, masa PKP pertama, dia viral dekat media sosial. Dia antara orang Jepun yang cerita kepada rakyat luar bagaimana kehidupan Malaysia masa PKP. Dan masa PKP kedua ni, saya rasa dia duduk dekat Jepun sebab saya ada follow seorang YouTuber Jepun yang sangat-sangat popular, nama dia Hajime Shacho. Hajime Shacho, kalau anda layan dia memang konten yang relax. Dia bukan buat social experiment, dia memang just relax macam tu. Bila dia dah successful, Hajime Shacho, anda boleh search. Bila dia dah successful, dia pun buat satu playhouse. Dia panggil mana-mana budak muda yang nak jadi YouTuber dan perlukan dorongan. So dia pun buat Hajime Shacho no Hatake. Maksudnya Hajime Shacho tu nama dia, Hajime Shacho nama dia. Dan no milik, Hatake bermaksudnya macam sawah padi, macam Hatake Kakashi kan, Hatake yang sama. So basically dia macam buat satu playhouse untuk bantu YouTuber baru. Bila dah matang, YouTuber ni dah ada dia punya own fan, so dia akan buat channel sendiri. Dia akan keluar daripada grup Hajime Shacho no Hatake ni lah. Video memang dia publish setiap hari satu video dekat Hajime Shacho no Hatake. Kalau dekat Hajime Shacho punya own channel tu, saya rasa seminggu 3-4 video lah. Dan balik kepada cerita Gakto tadi, dia ada minta Hajime Shacho join dia punya gym, macam promote dia punya gym. Atas dasar tu saya merasakan Gakto dia berada dekat Jepun lah masa PKP yang kedua. So itu cerita Gakto. Dan sekarang kita balik kepada topik kita. Masa mula-mula saya sampai dekat Jepun, bila kawan-kawan Jepun dekat universiti tu dia tanya saya datang dari mana, saya pun bagi tahu yang saya datang dari Malaysia. Dia pun tanya Malaysia dekat mana. Kita pun cerita Malaysia ni Kuala Lumpur, berada dekat Thailand, di antara Thailand dengan Singapura. Dia macam, oh Thailand dengan Singapura, Langkawi kan. Kita macam betul Langkawi, but Malaysia kot, kenapa kau tak tahu kan? Kita macam frust jugalah. Tapi kebanyakan orang memang macam tu. Orang Jepun dia tak kenal Malaysia. Tapi kalau kita sebut macam Langkawi, ataupun maybe kita sebut KLCC, KLIA ataupun AirAsia, mereka akan tahulah itu Malaysia. Cuma sekarang saya tak pasti macam mana. Mungkin ramai dah orang Jepun kenal Malaysia.
Dan bila saya ya, masuk betul. kerja, kawan-kawan kerja saya tanya, Malaysia kat mana Saya dah tahu dah mereka punya jawapan macam mana. So saya jawab, Malaysia sebelah dengan Amerika, dia dekat dengan Mexico lah, di antara tu. Saya tak tahu kawan-kawan saya dah aware yang Malaysia dekat mana ke tak, tapi saya matikan sampai level tu lah. Jadi persoalannya, kalau orang Jepun dia tak tahu Malaysia dekat mana, kenapa Malaysia boleh jadi negara pilihan utama untuk mereka buat second home? Jawapan dia yang Ya, tak jawab tahu, kepada tapi survey-survey ni dipilih. adalah Wow. mereka punya Shakaijin, betul dah, orang-orang yang bekerja. Satu budaya dekat Jepun yang mana bagi saya ini adalah satu budaya yang bagus. Bila mana seseorang tu dah masuk ke alam pekerjaan, mereka akan mula membaca surat khabar. At least di sekeliling saya lah yang berlaku dalam company saya. Jadi bila mereka baca surat khabar, mereka pun akan tahu apa yang berlaku dekat sekitar dia lah di satu dunia. Negara mana maju, negara mana ada masalah, negara mana sedang berperang. So dari situlah mereka tahu. Jadi bancian-bancian tadi dibuat kepada Shakaijin tadi, orang-orang yang sudah bekerja. Maka mereka aware Malaysia macam mana, duduk dekat mana dan sebagainya. So dekat Malaysia ni sebenarnya mana paling ramai orang Jepun kan? Of course Kuala Lumpur adalah yang paling ramai. Kalau anda pergi dekat Mid Valley ni, memang anda akan jumpa, possibility tinggi gila untuk anda jumpa dengan orang Jepun. Lepas tu kawasan mana mereka Betul. stay, saya tak berapa Selalu pasti sebab jumpa, saya Sari tak pun aware Kuala Lumpur tu dekat mana dia punya area dan sebagainya. Just fun fact, untuk orang Kelantan, kebiasaannya bila kita cakap Kuala Lumpur, kita pun maksudkan Selangor sekali lah. Selangor, Kuala Lumpur adalah satu negeri yang sama untuk kebanyakan orang Kelantan macam saya. So Ya, betul. negeri yang kedua paling ramai orang Jepun bukanlah Selangor. Kuala Lumpur ramai, Selangor kurang sikit, tapi yang paling ramai orang Jepun ialah Penang. So dekat biasanya Penang, dalam satu negara kita akan ada embassy. Tapi kalau embassy ni tak mampu nak tampung Kedutaan, orang yang ya. datang dekat dia, mereka akan keluarkan satu lagi pejabat yang dipanggil sebagai consulate. Maka dekat Penang dia ada satu consulate Japan dekat sana, which is dia punya function sebiji dengan embassy, cuma dia punya top person tu kita tak panggil dia sebagai duta lah. And macam dekat Malaysia ni, mereka dah bahagikan sebenarnya area embassy dekat Kuala Lumpur tu dia akan cover susah sikit cerita. Kalau consulate Japan in Penang tu dia akan cover Penang, Kedah, Perak, Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Lebih tu embassy KL yang cover. So ini yang berlaku dekat Malaysia. So jadi kita punya mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa Malaysia? Kenapa tak pergi dekat Thailand? Thailand lagi banyak hiburan kan. So kebanyakan yang pindah ke Malaysia ni adalah keluarga. Dan sebab utama mereka pindah ke Malaysia ni biasanya adalah disebabkan harga barang yang murah. Itu yang pertama. Tapi harga barang yang murah kita boleh dapat dekat mana-mana negara. Yang kedua, rumah yang luas. Malaysia. Bagi orang Jepun, rumah yang luas tu adalah satu rezeki, satu rahmat kan. Kita dekat Malaysia kita tak berapa hargai benda ni, tapi mungkin kalau dekat Kelantan kita tak appreciate sangat, tapi kalau dekat KL disebabkan rumah tu macam apartment 3 bilik macam tu, orang KL appreciate lah kot rumah yang luas. Dekat Jepun rumah dia sempit gila. Rumah yang saya duduk masa saya kerja tu memang untuk seorang duduk, besar dia pun 2 kali ganda bilik saya sekarang. Sempit gila. Itu pun dah harga dalam 2,000 lebih sebulan. Itu dekat Fukuoka, bukan dekat Tokyo. Kalau Tokyo lagi mahal bosku. Roppongi memang gila-gila. Ada satu cerita which is saya tak pasti benda ni sahih ke tidak. Dikatakan satu ketika dahulu ada duta Malaysia dekat Jepun, dia sewa rumah dekat Roppongi dan dia punya kos sewa rumah sahaja sebulan tu dah cecah sampai 30-40 ribu ringgit Malaysia lah. Cuma duta mana, cerita ni sahih ke tidak saya tak pasti. Kita just sharing cerita sampingan sahaja. And rumah yang luas itu sebab yang kedua. Yang ketiga, sebab Malaysia negara yang panas. Macam pelik sikit kan. Panas kenapa kita ya? orang Malaysia nak pergi tempat salji, tapi orang Jepun dia nak datang dekat negara-negara panas macam kita. And dia bukan nak pergi yang panas macam gurun Sahara, Mesir. Mereka tak nak pergi dekat panas macam tu. Mereka stay dekat Malaysia sebab kita panas lembab yang memang best untuk duduk sebenarnya. Kalau panas sangat kita just turn on aircon. Dia macam mana memang kita excited
excited. Macam pengalaman saya, kita excited bila masuk musim sejuk, tapi excited kita tu dia kekal dalam seminggu sahaja. Bila mana dah berterusan dia punya sejuk tu, ya Allah, memang menangis bosku. Kita pakai AC, kita pakai aircon yang boleh dijadikan heater tu dia akan jadi kering. Tak best gila. Lepas tu kita pakai pemanas yang pakai minyak tanah, bau busuk gila. Dan last kali, apa pilihan yang terbaik? Kotatsu. K-O-T-A-T-S-U, Kotatsu. So Kotatsu ni kalau anda baca manga Shinchan dia ada satu meja yang kita duduk, kita boleh masukkan kaki bawah dia. So bawah dalam meja tu dia ada pemanas. So itu adalah yang terbaik lah. Saya musim sejuk memang duduk bawah tu lah. Memang duduk bawah meja tu, duduk saja, layan tengok movie ke apa, memang best gila. Atas dasar tu mereka cari tempat yang panas macam Malaysia lah. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, Malaysia ni bagi mereka lengkap. Lengkap dari segi apa? Kita dah ada internet yang walaupun kita kata tak laju tapi okey. Lepas tu kita pun mereka pun senang nak cari barang-barang keperluan. Makanan pun okey. Ada yang walaupun mereka banyak juga yang komen kepada saya makanan Jepun dekat Malaysia tak capai standard mereka, but still boleh makan, boleh telan, dapat rasa lah, dapat lepas lah rindu mereka dekat kampung tu. So ini antara sebab-sebab kenapa mereka pindah ke Malaysia. Saya ada seorang kawan Jepun sekarang bos kepada Epson Malaysia. Memang kita kata level umur tu beza gila lah. Bos kepada Epson Malaysia paling tinggi kot. So dia suka datang Kelantan sebab family kami suka entertain dia. Dia suka datang Kelantan, maybe 3-4 bulan sekali dia akan datang Kelantan, lepak-lepak dengan kami. And dia mula-mula masa tahun pertama dia dekat Malaysia ni, saya tanya dia kenapa dia pilih Malaysia. Sebab dia boleh pilih, dia ni memang orang yang excellent dalam Epson Jepun. Dia pernah kerja dekat Sweden, lepas tu dia pernah kerja dekat Thailand, dan sekarang dia boleh pilih sama ada dia nak balik ke Jepun ataupun sambung kerja dekat Malaysia. Dia pilih untuk sambung kerja dekat Malaysia. And tahun pertama dia kerja tu, saya tanya apa yang best dekat Malaysia. Dia bagi tahu, Malaysia ni makanan memang best gila. Betul. Dia suka durian. Ini yang pelik sikit. Sebab kebanyakan orang Jepun mereka tak boleh bau pun durian tu, tapi dia suka gila durian. Kalau drive dengan dia, nampak ada orang jual durian tepi jalan, dia akan minta singgah untuk lepak makan durian dulu. Sekejap saya minum. Wah, memang durian terkenal di Malaysia. Musang King. Wow. Lepas tu The dia suka king dengan of makanan durian. kari, dia suka dengan makanan pedas. Dia pelik sikit lah. Orang Jepun dia tak makan pedas sangat, tapi dia layan pedas. And bila datang dekat Kelantan, saya bawa dia makan nasi kerabu semua. Dia cakap memang best gila lah. And bila masa berjalan, tahun keempat dia dekat Malaysia, saya tanya balik the same question. Apa yang best dekat Malaysia? Dia bagi tahu yes, makanan best, cuaca best, tapi dia kata yang dia rasa awesome dekat Malaysia ni ialah keharmonian. Benda ni macam pelik sikit lah. So saya tanya detail lah, boleh tak dia describe ataupun clarify apa yang dimaksudkan dengan keharmonian tu. Dia bagi tahu dia sampai sekarang tak boleh nak brain macam mana orang Malaysia ni, pelbagai kaum, pelbagai agama, ada Cina, Melayu, India, ada Islam, ada Kristian, tapi boleh duduk dengan harmoni. Walaupun dekat Facebook kita selalu gaduh, tapi kalau kita tengok secara depan-depan, kita ni harmoni dan dapat bangunkan negara. Yes, walaupun ada politik, isu dan sebagainya, but still kita duduk dalam satu negara, satu bangsa Malaysia lah sebenarnya. Bagi dia kata dekat Malaysia, dekat Jepun benda tu agak mustahil. Even sebenarnya Jepun adalah negara yang paling banyak internal war. Mereka paling banyak berperang sesama sendiri, walaupun kulit mereka sama, walaupun mereka punya bahasa sama, walaupun agama mereka sama. That's why bagi dia ini adalah satu benda yang dia rasa awesome dan dia nak menetap dekat Malaysia atas dasar benda ni lah. So far dia belum pencen lagi, so tak tahulah dia ni sembang just nak tipu saya ke macam mana, wallahualam. Dan dekat Jepun juga baru-baru ni ada buka restoran nasi kandak. Yang menarik tentang restoran nasi kandak yang dibuka dekat Tokyo tu, dia dioperasi oleh orang Jepun, bukan orang Malaysia. Dan bagi saya personally, saya tak tahu dia penerimaan orang Jepun dekat sana macam mana, tapi kalau anda tanya saya sebagai seorang businessman, dia punya business tu quite struggle sebab dia kena fight dengan kari Jepun, lepas tu dia kena fight juga dengan kari India, Pakistan, yang bagi saya lagi sedap kalau nak dibandingkan dengan kari nasi kandak lah. Sorry orang Penang, saya bukan kutuk anda, tapi
anda kena pergi dekat Jepun dan anda try sendiri kari yang ada dekat sana. Anda berbeza totally ke? totally different. Langit bumi bosku. Even kita pergi dekat mana, dekat KL yang famous macam Hadramaut dan sebagainya, tak boleh fight dengan kedai-kedai India yang ada dekat Jepun lah. Sedap gila bosku. And that's why kena kalau anda pergi dekat cuba Jepun, ya. anda memang kena singgah kedai India mereka, makan naan, makan kima kari ke, makan benda-benda macam tu. Syok gila babe. So itu sahaja untuk video kali ni. Saya rasa panjang gila dah saya membebel. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh abang ini tadi ya. Sudah lengkap sekali ya apa yang diutarakannya. Kenapa orang Jepun kebanyakannya itu memilih Malaysia untuk tempat pensiun ataupun mencarah dia nanti. Banyak juga pelancong-pelancong dari Jepun yang datang ke Malaysia, dan kalian boleh lihatlah YouTuber dari Jepun itu banyak ngevlog ya di Malaysia ini, dan sampai mereka juga fasih berbahasa Melayu karena katanya bahasa Melayu di sini tuh sangat-sangat menarik. Kerana saya rasa bahasa Melayu itu sangat menarik dari bahasa-bahasa yang lain yang saya boleh pilih. Malaysia merupakan sebuah negara yang cantik dan menarik. Kuman daripada apa yang dikatakan oleh abang itu tadi, yang paling orang Jepun itu sangat-sangat awesome, sangat-sangat macam teruja tengok keharmonian di Malaysia ini. Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siap. Ya, dari kebanyakan yang Sari reaksonkan, apalagi orang-orang di luar negara ya, macam Jepun, Korea, Amerika, ada lagi Afrika kan baru-baru ini, kebanyakan mereka suka lihat keharmonian ataupun berbilang kaum di Malaysia ini ya. Satu negara Malaysia ada berbilang kaum, berbilang agama, tapi tetap harmoni. Lihat melalui video-video YouTube itu, Sari lihat memang orang itu sangat mengagumi keberagaman kalian yang ada di sini. Hanya orang-orang yang sudah datang ke Malaysia dan tinggal di Malaysia, berbaur dengan orang-orang di Malaysia yang tahu hal ini ya. Ya, contohnya Sari juga punya kawan dari kaum lain di Malaysia ini. Dan baiknya lagi, orang-orang di sini dari berbilang kaum itu dengan orang asing juga seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian itu tadi yang dikatakan oleh abang itu, beberapa alasan kenapa orang Jepun lebih memilih Malaysia. Wow, seperti apa menurut kalian? Boleh juga kasih pandangan kalian di ruang komen dekat bawah. Oke, so segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Tonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye, Misari.